Seperti yang saya sebutkan, bahawa sebelum PKP, ramai di kalangan rakyat kita berebut-rebut untuk pulang ke kampung halaman masing-masing. Mereka dah berada di kampung masing-masing lebih dari sebulan. Banyak yang membuat aduan, yang mengadu kepada kita, dah tak ada pakaian dah nak pakai kerana terlalu lama berada di kampung dan sebagainya. Kita faham tentang keresahan mereka dan keinginan mereka untuk pulang ke rumah mereka di tempat kerja. Kita faham ada yang bimbang, rumah mereka mungkin takut dipecah masuk dan sebagainya, berbagai-bagai kebimbangan lagi, dan mereka ingin pulang ke kampung. Setengahnya pulang bersendirian dan anak-anak mereka mungkin tinggal di rumah mereka di Kuala Lumpur sebagai contoh. Jadi mereka dipisahkan, tidak dapat bersama-sama dengan keluarga mereka selama sebulan ini. Jadi keinginan mereka untuk pulang, kerajaan tahu, begitu tinggi sekali. Lebih-lebih lagi apabila saya mengumumkan kelonggaran akan diberikan kepada pelajar-pelajar IPTA dan IPTS untuk mereka dibenarkan pulang ke kampung halaman masing-masing. Tetapi ada sedikit perbezaan di antara yang pulang ke kampung bersama dengan pelajar-pelajar IPTA dan IPTS. Pelajar-pelajar IPTS, kita tahu berapa jumlah mereka. Jadi lebih mudah untuk kita merancang untuk membawa mereka pulang. Dan kita juga tahu status kesihatan mereka kerana mereka berada di dalam kampus masing-masing. Dan mereka sentiasa dipantau di dalam kampus masing-masing. Jadi sedangkan yang berada di kampung, mereka berselerak di merata-rata tempat yang kita tidak tahu jumlah mereka berada di kampung. Jika kita mempunyai perancangan untuk membenarkan mereka pulang, kita mesti tahu berapa jumlah sebenar mereka supaya kita boleh merancang untuk membenarkan mereka pulang. Jika pelajar-pelajar IPTA, mungkin kita boleh membawa mereka pulang dengan bas yang disediakan. Tetapi bagi mereka yang pulang ke kampung, kita tidak menyediakan bas dan sebagainya. Oleh itu, untuk peringkat awal, kita meminta supaya mereka melaporkan kepada polis jika mereka berkeinginan untuk pulang ke tempat kerja ataupun rumah masing-masing. Mereka boleh mula melaporkan kepada polis melalui online, iaitu melalui apps Gerak Malaysia mulai 25 hari bulan April nanti. Bagi mereka yang tidak mempunyai telefon yang membolehkan mereka mendaftar secara online, mereka boleh melapor di balai-balai polis yang berdekatan. Bukan mesti balai polis daerah, tetapi juga balai-balai polis kecil yang berhampiran mereka untuk memaklumkan dan memberikan detail tentang diri mereka. Walaupun untuk mengelakkan kesesakan di balai-balai polis, mereka perlu membuat temu janji dengan polis, telefon dulu ke balai polis, buat temu janji supaya kita boleh aturkan dari segi pergerakan mereka untuk ke balai polis dan sebagainya. Walaupun perkara ini masih di dalam kajian, ya. Jika pergerakan akan bermula pun, saya percaya mungkin bermula selepas 1 Mei nanti. Sebelum itu, kita jangka adalah di dalam peringkat kajian kita. Dan tidak ada jaminan lagi, ya, kerana setakat ini kita masih lagi menunggu laporan yang akan bermula pada 25 bulan nanti. Jadi setiap setiap laporan ke balai polis ataupun online pun bermula 25 bulan, dan waktu masa itulah kita akan melihat seramai mana yang nak pulang dan sebagainya. Setakat hari ini kita kaji dulu. Ada sekadar kita juga mendengar, seperti saya kata, rintihan daripada rakyat kita yang mereka rasa terlalu lama berada di kampung dan ingin pulang ke rumah, tempat tinggal, tempat kerja masing-masing.